Hadis kelebihan menuntut ilmu. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turaqil jannah, wa innal malaikata latada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma'i, wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib, wa innal ulama'a warathatul anbiya, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, warathul ilma faman akhazahu akhaza bihafzin wafirin. Riwayat Abu Daud. Maksud hadis. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan-jalan ke syurga, dan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya kerana redha ke atas penuntut ilmu, dan semua makhluk yang berada di langit, di bumi dan ikan dalam air sentiasa memohon keampunan daripada Allah untuk orang yang berilmu. Kelebihan orang yang berilmu berbanding seorang hamba sama seperti bulan purnama berbanding cakrawala lain. Sesungguhnya para ulama ialah pewaris para nabi. Para nabi tidak meninggalkan mata wang, dinar dan dirham walau sedikit pun, tetapi mereka meninggalkan ilmu pengetahuan. Sesiapa yang mendapatkan ilmu akan mendapat habuan yang besar. Intisari hadis. Pertama, ketaatan dan kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdasarkan kefahaman kepada ilmu yang dituntut. Kedua, orang yang berilmu bukan sahaja dihormati dan dikasihi oleh manusia, tetapi juga malaikat dan makhluk seluruh alam. Ketiga, para ulama mendapat kedudukan yang istimewa di sisi Allah dan manusia kerana mereka menyambung tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu dan menyebarkan dakwah Islam. Keempat, kedudukan ilmu pengetahuan adalah lebih utama dan berharga daripada wang dan harta kerana ia merupakan pusaka para nabi. Hadis kewajipan menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap muslim. Riwayat Ibnu Majah. Kelebihan menuntut ilmu. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan jalan ke syurga yang menjadi tempat tinggal yang kekal selamanya. Kedua, para malaikat sentiasa bersama-sama orang yang menuntut ilmu. Ketiga, sentiasa mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dunia. Keempat, semua makhluk sentiasa memohon keampunan untuk orang yang menuntut ilmu. Kategori ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ialah ilmu yang wajib dipelajari atau ilmu asas kepada setiap individu. Contohnya, ilmu akidah, ilmu syariah dan ilmu akhlak. Ilmu fardu kifayah ialah ilmu yang perlu dipelajari untuk memenuhi keperluan diri, masyarakat dan negara. Contohnya, ilmu perubatan, ilmu perniagaan dan ilmu teknologi. Perbezaan antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Berdasarkan surah Az-Zumar ayat ke-9, firman Allah,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Maksudnya, katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang dapat mengambil peringatan hanyalah orang yang berakal sempurna. Perbezaan orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu sentiasa mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala orang tidak berilmu, hidup mereka dalam kegelapan dan kesesatan kerana terpengaruh dengan hasutan syaitan. Yang kedua, orang berilmu cerdik dan celik akal kerana bimbingan ilmu, manakala orang tidak berilmu, kejahilan membelenggu diri mereka kerana malas membaca dan mencari ilmu pengetahuan. Yang ketiga, orang berilmu memiliki akhlak mahmudah kerana dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil, manakala orang yang tidak berilmu memiliki akhlak mazmumah dan keji kerana tiada panduan hidup. Yang keempat, orang berilmu menjaga maruah diri daripada perlakuan negatif, manakala orang tidak berilmu, mereka mudah membinasakan diri sendiri menyebabkan maruah menjadi hina. Yang kelima, orang berilmu sentiasa menghargai masa kerana sibuk menuntut ilmu, manakala orang tidak berilmu pula, mereka membuang masa dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah cara-cara menentukan sikap terhadap ilmu pengetahuan. Setiap individu dikehendaki menentukan sikapnya terhadap ilmu pengetahuan melalui salah satu daripada 4 cara, iaitu cara yang pertama, menjadi orang alim yang mengajar. Contohnya, menjadi seorang guru, menjadi seorang pensyarah ataupun pendidik lah, boleh senang kira. Yang seterusnya, menjadi orang yang belajar, orang yang menerima ilmu. Contohnya, belajarlah, tak kisahlah belajar tahfiz ke, belajar sekolah biasa ke. Yang ketiga, menjadi orang yang mendengar syarahan-syarahan agama. Ini orang yang menyertai majlis-majlis ilmu, ceramah-ceramah daripada ustaz-ustaz. Dan yang terakhir adalah menjadi orang yang mencintai dan menghargai golongan tersebut. Golongan-golongan yang di atas tadi lah, orang yang mengajar, orang yang belajar dan orang yang menyertai ataupun mendengar syarahan-syarahan ilmu. Kita dikehendaki untuk menghargai dan mencintai mereka. Seterusnya, kita bergerak kepada kepentingan menuntut ilmu dalam kehidupan seseorang. Orang yang berilmu dijanjikan Allah akan ditingkatkan darjatnya menjadi orang yang mulia dan akan bersama-sama dengan orang yang beriman. Kita nampak di sini betapa mulianya seorang yang menuntut ilmu, seorang yang ada ilmu. Jadi ilmu tu sangat penting. Yang kedua, ilmu merupakan cahaya kehidupan yang akan membimbing manusia ke arah jalan yang benar. Ilmu ni petunjuk lah, pelita dalam kehidupan kita. Macam guru adalah pelita hidup kan. Ilmu merupakan petunjuk dalam kehidupan kita juga. Yang ketiga, ilmu dapat membantu manusia untuk meningkatkan taraf hidup menuju kesejahteraan sama ada rohani maupun jasmani. Dan yang keempat, ilmu merupakan kunci untuk membuka rahsia alam, rahsia kejayaan hidup sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kita dapat lihat yang ilmu memainkan peranan yang penting untuk menentukan kejayaan seseorang. Orang yang berjaya ni adalah orang yang mempunyai ilmu. Tak kisahlah dia mempunyai ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke, asalkan dia ada ilmu, dia akan berjaya di dunia dan di akhirat.
Usaha dan tindakan yang bertepatan berdasarkan tuntutan hadis. Individu. 1. Murid hendaklah mencontohi ulama dan sarjana ilmu yang tekun mencari ilmu pengetahuan. 2. Seorang mesti belajar memilih kawan yang rajin belajar supaya terpengaruh dengan tabiat yang baik dan terpuji. Masyarakat. 1. Ibu bapa perlu memberi galakan kepada anak untuk belajar sejak kecil lagi dan dengan memberi dan membeli bahan bacaan yang bermanfaat. 2. Anggota masyarakat wajar meneruskan amalan menghantar anak ke tadika dan taman asuhan supaya mereka membesar dengan ilmu dan kemahiran. Negara. 1. Kerajaan hendaklah membina pusat ilmu seperti perpustakaan dan pusat hantian ilmu. 2. Agensi kerajaan perlu aktif menarik minat membaca dalam kalangan masyarakat dengan menganjurkan pelbagai kempen dan pertandingan. Pengajaran hadis. 1. Individu Muslim dituntut mencintai ilmu kerana ia adalah cahaya yang menerangi hati untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalani kehidupan sebagai hamba-Nya. 2. Murid perlu memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat martabat orang yang beriman dan berilmu. 3. Setiap murid wajib menuntut ilmu kerana amalan ini adalah pusaka para nabi yang kaya dengan rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. 4. Kita hendaklah memelihara diri untuk menjadi insan yang mulia dan bermaruah dengan memiliki ilmu yang bermanfaat.